Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdi nasta'in ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Pihak Akademi Tadabbur Malaysia, Ustaz Yusof, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi. Alhamdulillah, terlebih dahulu boleh tak saya mendapat makluman daripada puan-puan sekalian ya, adakah dapat mendengar suara saya dengan baik ataupun tidak? Jelas Ustaz. Jelas Jelas Ustaz. Ya. Okey, ibu-ibu bersedia untuk kelas pengajian hari ini? Sedia. Okey, terima kasih Puan Syahira, puan-puan sekalian. Jadi insya-Allah hari ini kita akan masuk dalam bab yang ke berapa dia ni ya? Sekejap saya tengok. Ini okey, yang ketujuh ya, yang ketujuh. Dan lepas kita ada bincang tentang al-ita dengan al-i'ta. Okey, pagi ini kita akan mulakan dengan lafaz al-isti'nas dan al-istizan ya. Al-isti'nas dan al-istizan, budaya baik yang mesti diterapkan ya. Okey, ini satu perbahasan tentang bagaimana caranya kita berkunjung ke rumah orang ya. Isti'nas, istizan. Baik. Saya mulakan begini, puan-puan yang dirahmati Allah. Masyarakat yang bertamadun ialah masyarakat yang paling menjaga kesantunan, kesopanan, budi, khususnya kalau kita pergi ke rumah orang kan. Dan di sini kita akan jumpa bagaimana dalam surah apa ya, saya pun lupa dah, surah Al-Ahzab ke surah An-Nur ataupun surah yang lain, yang mana Allah Azza wa Jalla mengajarkan adab ketika kita berkunjung ke rumah orang, khususnya ke rumah Nabi SAW. Yang mana Allah Azza wa Jalla menegur para sahabat, kalau pergi ke rumah Nabi itu jangan duduk lama-lama. Tambah-tambah itu merupakan hari perkahwinan Nabi SAW dengan Ummuna Zainab binti Jahash radhiyallahu anha. Jadi kena bagi masa untuk Nabi dan isteri Nabi berehat ya. Setelah makan diminta untuk terus balik ke rumah kan. Dan saya kira budaya ini pun wujud dalam masyarakat kita orang Melayu ni. Seingat saya dahululah puan-puan sekalian ya, semasa saya duduk di kanan-kanan kita balik kampung kan, kita ada jamuan. Bila ada jamuan tu kita akan, jamuan dalam rumah ni kita akan sediakan kain. Kain tu kalau orang Kelantan ada sebut kain sepuh. Kain sepuh. Saya rasa kain safrah kot. Saya pun tak tahulah. Kain sepuh. Kain ni kain untuk hidang makanan lah. Jadi saya sendiri dah ajar khususnya oleh ayah saya almarhum, untuk kita hampa kain tu di depan pintu dahulu. Orang yang berada di depan pintu. Makan minum pun sediakan untuk orang yang berada depan pintu dahulu. Walaupun ustaz yang dijemput tu duduk di tempat lain. Tapi orang yang berada depan pintu didahulukan. Kemudian barulah tempat tetamu yang utama, iaitu ustaz ataupun imam yang kita jemput ya, untuk membacakan doa selamat dan sebagainya. Barulah sediakan makanan untuk mereka. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagaimana yang kita, saya rasa ni semua tahu tapi kita sekadar nak peringatkan balik je, supaya apabila orang yang berada depan pintu dah makan, maka mereka pun boleh terus balik.
Jadi itu tujuan dia, bagi yang depan pintu makan dulu, habis makan dipersilakan untuk balik. Jadi di situ sudah ada ruang yang kosong depan pintu, memudahkan orang untuk keluar masuk melalui pintu tersebut. Selagi mana orang depan pintu tak habis makan, selagi itulah kita nak keluar masuk tu sulit kan. Jadi ini merupakan adab yang diterapkan dalam masyarakat kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya. Sekarang ni kita nak tengok budaya yang diterapkan dalam Al-Quran, iaitu al-istighnas dan juga al-istizan. Baik, kedua-dua kalimah ini kalau kita lihat dalam terjemahan Al-Quran, setakat yang saya tengok, menterjemahkan sebagai meminta keizinan. Sedangkan apabila Allah Azza wa Jalla menggunakan dua kalimah yang berbeza, pastilah ia membawa dua maksud yang berbeza, dia tak boleh sama. Ya, istighnas tu maksudnya lain, istizan tu maksudnya lain. Okey, sekarang kita mulakan dengan lafaz al-istighnas ya. Perkataan ataupun kalimah al-istighnas ni, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dia asal daripada anasa ya. Anasa yakni fi'il madhi daripada kalimah al-inas. Jadi istighnas ni dia daripada al-inas ataupun anasa. Dan perkataan istighnas ni ada disebutkan sebanyak 3 kali dalam Al-Quran, iaitu ayat 10 surah Taha, anastu nara ya, inni anastu naran la'alli atikum minha. Begitu juga dengan surah Al-Qasas pun berkaitan dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya, surah Taha ni kait dengan Nabi Musa, suratul Qasas pun kait dengan Nabi Musa. Contohnya suratul Qasas tu, okey, cuba puan tengok anasa ya, anasa falamma qada Musal ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibit turi nara. Jadi anasa tu al-inas tadi kan, al-inas ataupun istighnas. Baik. Kemudiannya ayat 27 surah An-Nur, ini isu yang kita mahu bincangkan ya. Kalau kita lihat firman Allah Azza wa Jalla, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Wahai orang beriman, janganlah kamu masuk ke dalam rumah orang lain. Kalau kita nak terjemah secara kalimah demi kalimah, jangan kamu masuk rumah selain daripada rumah kamu, ya, rumah orang lain lah. Baik. Hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha, sehinggalah kamu lebih dahulu mengenal pasti serta memberikan salam kepada orang dalam rumah ataupun pemilik rumah. Zalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Demikian, yakni perbuatan itu lebih baik untuk kamu. Mudah-mudahan kamu akan mendapat, mudah-mudahan kamu akan beringat tentang peraturan yang sopan tadi. Itu perkataan istighnas. Itu kalimah, itu ayat dia ya. Baik, sekarang kita lihat pula istizan. Istizan ini kita boleh lihat dalam surah An-Nur, iaitu ayat 58. Wahai orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'zinkumul ladzina malakat aymanukum. Jadi kalimah liyasta'zinkum itu istizan lah. Hendaklah hamba-hamba kamu dan orang-orang belum baligh daripada kalangan kamu meminta izin kepada kamu sebelum masuk ke dalam tempat tidur. Pada 3 masa terutamanya, iaitu min qabli salatil fajr, sebelum salat fajar, sebelum salat subuh, wa hina tad'una siyabakum minaz zahirah, ketika kamu menyalin pakaian di waktu tengah hari, wa min ba'di salatil isya, dan juga selepas salatul isya, salasu auratil lakum. Ini merupakan 3 aurat bagi kamu. Aurat ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dia ada 3 bahagian ya. Satu, aurat yang dinamakan sebagai aurat badaniyah, aurat badan kita. Yang mana aurat badan ni dia ada aurat yang berat, dia ada aurat yang ringan. Contohnya kalau ibu bahagian tangan begini dipanggil sebagai aurat yang ringan ya. Kemudian bahagian aurat yang berat ni bahagian yang perlu dipelihara maruahnya. Baik. Jadi itu dipanggil sebagai aurah badaniyah. Kemudian dia ada aurah dari sudut zamaniyah. Minta maaf, aurah makaniyah.
aurat dari sudut tempat, ya. Yakni sebagai contoh kata orang munafik yang memberikan alasan tidak mahu menyertai Nabi SAW dan orang beriman gali parit demi menghadapi perang parit, ya, perang Khandaq. Mereka menyatakan yaquluna inna buyutana auratun wa ma hiya bi'aurah. Sesungguhnya rumah-rumah kami aurah ya Rasulullah. Padahal rumah mereka tidak aurah. Jadi itu dipanggil aurah makaniyah. Yang di rumah kami ni terdedah dengan bahaya, padahal tak ada pun pencuri nak masuk rumah mereka. Baik, itu alasan. Dan satu lagi aurah yang kita bincangkan, yakni aurah zamaniyah. Aurah dari sudut zaman. Masa, ya, sebelum subuh, ketika salin pakaian di waktu tengah hari dan pada waktu malam selepas al-isya, ya. Okey, jadi di sini yasta'zinkum ini difahami sebagai meminta izin nak masuk ke dalam bilik. Jadi apa beza ni antara al-isti'nas dengan al-istizan, puan-puan sekalian? Okey. Al-isti'nas ini merujuk kepada perasaan dalaman, ya. Lebih merujuk kepada perasaan dalaman, merujuk kepada bermesra, ya, bermesra, berjinak-jinak, membina hubungan yang akrab. Sebab itu kita lihat ada sahabat Nabi namanya Anas sebagai contoh. Anas bin Malik ataupun Anas bin apa lagi, ya? Ada yang nama Unais. Dia nama ni ibu-ibu sekalian, walaupun contohlah kita ada anak namanya Anas. Kita boleh panggil Anas itu dengan Unais. Itu dipanggil sebagai panggilan manja dalam bahasa Arab. Kalau anak lelaki kita panggil Bani, kan? Ya Bani Adam. Tapi kalau panggilan manja kita panggil Bunai, ya Bunai ataupun ya Bunai. Sebagaimana nasihat Luqman, ya Bunayya aqimis salah, sebagai contoh, kan. Kalau orang tu namanya Sahal ataupun Sahlan, kita panggil Suhail. Kalau orang tu nama Abdullah, kita panggil Ubaidullah. Kalau orang tu nama Aish ataupun Aisyah, kita panggil Uwaish, sebagai contoh. Itu dalam bahasa Arab dia panggil lafaz tasghir, yakni satu sebutan untuk menunjukkan kemesraan ataupun manja-manja, khasnya dengan orang yang akrab dan juga anak-anak kecil, ya, anak-anak kecil. Jadi di sini orang yang bernama Anas ni apa maksudnya, tuan-tuan dan puan-puan? Anas ni artinya orang yang mesra, orang yang disenangi, kita pun suka kawan dengan dia, teman yang baik. Itu maksud nama Anas. Dan begitulah kalau nama tu bagi orang perempuan, Anisah sebagai contoh, ataupun Anis, ya. Biasanya kalau di Malaysia ni Anas lelaki, Anis ini wanita, kan. Anis ataupun Anisah, Unais. Jadi ini maknanya orang yang maksud nama Anas, Anis ni teman setia, orang yang disenangi, dia mudah mesra dengan kita sebagai contoh, ya. Jadi al-isti'nas ini, kalau kita lihat ayat dalam surah An-Nur, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu, sebab tu saya terjemahkan sebagai sehingga kamu lebih dahulu mengenal pasti. Yakni kalau orang bersifat mesra, kita mesra dengan orang itu. Kalau Nabi Musa, dalam kes Nabi Musa melihat api yang berada di satu gunung, anasa min janibit turi nara, Nabi Musa rasa mesra, rasa terikat ataupun rasa terpikat hati dengan api yang berada di gunung tersebut. Semacam ada satu benda yang menarik-narik hati Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi begitu juga dengan anasa ni, kita ada kemesraan dengan rumah dalam bentuk kita mengenal pasti tuan rumah ni bersedia ataupun tak bersedia untuk menerima kehadiran kita, ya. Itu maksud al-isti'nas, ya. Baik. Artinya tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu yang saya kasihi, isti'nas ni merujuk kepada orang dua yang ingin menziarahi rumah kita. Contohlah kita lah ataupun kita nak pergi rumah orang, ya. Maka kita kena pertimbangkan banyak perkara. Satu, sesuai ke nak ziarah rumah orang pada masa ni? Contohnya kita nak pergi rumah orang pada pukul 6.30 petang. Saja nak sembang-sembang. Jadi sesuai ke 6.30 petang tu? Sedangkan 6.30 ni waktu untuk dia bersiap untuk maghrib, mungkin nak mandi, mungkin nak makan petang. Itu masa bersama keluarga, kan. Jadi sesuai ke kita nak berkunjung ke rumah orang pada pukul waktu itu?
Itu kena fikir. Kecuali kita nak singgah sekejap menyantar barang, tak apalah. Ini kita nak duduk sembang lama-lama kan. Ataupun dilihat kepada keadaan luar rumah. Contohlah nanti insya-Allah kita boleh balik kampung, kita balik kampung dan kita pun nak ziarah orang-orang yang berada di kampung tu. Contohnya pada waktu raya, maka kena tengok dulu. Oh, banyak tak banyak kereta di rumah dia. Tengok macam banyak je kereta, sesuai ke nak ziarah. Atau ini masa bersama keluarga. Ataupun ada orang lain datang ke rumah masa tu. Dia ada hal yang penting. Jadi semua benda tu dah ambil kira. Dengan melihat keadaan di luar rumah. Dan seumpama dengannya. Ini dipanggil sebagai proses al-istiqnas. Dan sekarang ni kita tidak mengalami kesukaran ibu-ibu. Kerana kita hanya perlu bertanya melalui telefon je. WhatsApp ataupun call. Assalamualaikum Puan Syahira, boleh ke saya nak datang ke rumah Puan Syahira, ada satu benda penting nak dibincangkan sebagai contoh. Jadi Puan Syahira pun kata boleh, saya agak lapar lah dalam setengah jam ni sebagai contoh kan. Jadi kita boleh membina al-istiqnas itu dalam bentuk bertanya melalui telefon sahaja. Okey, baik. Manakala al-istiqzan ini secara praktikalnya kita meminta izin ibu-ibu sekalian untuk masuk ke dalam rumah orang lain setelah kita melakukan proses al-istiqnas, ya. Ini kita panggil minta izin, al-istiqzan. Okey, minta izin tu macam mana? Macam kita biasa buat lah. Boleh ke saya nak masuk sebagai contoh kan, bukannya terus masuk begitu je. Walaupun orang tu merupakan orang penguat kuasa sekalipun, kena minta izin. Dan benda inilah yang berlaku kadang-kadang kan, minta maaf. Ada orang yang buat tangkapan maksiat sebagai contoh, tangkap basah. Kadang-kadang kita tengok terus masuk dalam bilik, ambil gambar orang tersebut. Kemudiannya gambar tu disebarkan. Jadi adakah benda tu benda yang baik, puan-puan sekalian, ibu-ibu sekalian? Tak cantik. Sepatutnya minta izin. Biar dia dalam keadaan yang elok dahulu, barulah kita masuk dan kita bertanya. Dan di sinilah kita dapat menunjukkan proses cantiknya Islam. Bukannya agama yang mencari keaiban, tapi agama yang menutup aib. Bukan agama yang ingin menyebarkan keburukan, tapi menghalang keburukan. Bukan agama yang memburu orang, tapi mendidik orang. Ini benda yang paling penting, ya. Sampai sekarang saya masih teringat lagi peristiwa yang menimpa sahabat saya, beberapa orang kawan saya ketika tingkatan 1 dahulu ataupun tingkatan 2. Yang mereka ni keluar dari asrama secara tanpa izin dan ada satu benda yang berlaku, saya tak nak sebut di sini ibu sekalian. Mereka ditangkap, didakwa, akhirnya satu sekolah tahu, padahal mereka baru tingkatan 1 atau tingkatan 2, baru nak membina jati diri dan dipanggil ibu bapa datang ke sekolah, diminta untuk bersumpah. Jadi malu tu bukan sekadar malu kepada kawan-kawan, bahkan malu kepada ibu bapa. Malu kepada ibu bapa tu lebih besar daripada malu pada kawan-kawan. Jadi bila saya besar, masa tu kita memang tak setuju. Tapi kita tak ada pun apa asas untuk tak bersetuju. Tapi bila saya besar, saya fikir balik, ya Allah, kalau saya duduk di tempat dia, saya akan merenais ibu-ibu sekalian, saya akan rasa stres, saya akan fikir nak keluar dari sekolah, saya akan tension dengan sesiapa sahaja. Jadi itu bukan proses pendidikan. Proses pendidikan ni kita bukan menyebarkan keaiban, tapi kita menutup aib. Dan kalau orang tu tak mengaku salah, kita bukan korek lagi kesalahan, kecuali benda tu membahayakan. Kalau benda tu tak membahayakan, kita tak perlu lagi nak korek rahsia dia. Sekadar kita memberikan kemaafan dan kita mendidik, mentarbiah. Itu lebih penting. Dan di situlah akan membina hubungan yang baik antara guru dengan anak murid apabila guru bersifat pendidik, bukannya bersifat penyelidik. Pendidik bukannya penyelidik. Bersifat orang yang suka memberikan kebaikan, bukannya menyebarkan keburukan. Istiqzam pun begitu. Kerana kita nak mahu masyarakat ini masyarakat yang menjaga aib orang. Masyarakat yang tidak menyebar-nyebarkan keburukan orang lain. Jadi bila kita nak masuk rumah orang, kita kena minta izin. Hatta kita nak masuk bilik orang pun, contohnya adik-beradik lelaki nak masuk bilik adik-beradik perempuan kan, kena minta izin. Boleh tak nak masuk sekejap? Jadi itu sebagai adab yang besar ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, ya. Baik. Jadi pengajarannya kita mesti menerapkan kedua-dua budaya itu, al-istiqnas dan juga al-istiqzan. Kedua-duanya mesti diambil berat, ya. Jadi tapi apapun kita semua itu bergantung kepada keadaan. Contohnya dalam kes istiqzan, ya.
Dalam kes istizan, kata orang kita minta izin tu 3 kali. Assalamualaikum tu 3 kali. Dan lepas 3 kali tu kalau dah tuan rumah tak keluar juga, bolehlah kita balik. Tapi sebenarnya kena ambil kira 3 kali tu apa maksud dia. Kerana kalau zaman Nabi dahulu, logik 3 kali, secara praktikalnya memang logik 3 kali kerana rumahnya tak terlalu besar. Dia bukannya ada partition-partition macam kita ni, dapur duduk belakang sekali, ruang tamu bilik banyak-banyak. Dia tak macam tu. Maknanya sekali kita panggil pun tuan rumah insya-Allah boleh dengar kan. Sekali panggil tu dah dengar dah, cuma nak keluar segera ke ataupun lambat sedikit, itu sahaja. Tapi sekarang ni kalau kita pergi rumah sebahagian kita, contohnya kadang-kadang lah bila saya balik kampung nak pergi rumah orang, kita panggil tu, kita dengar suara orang dalam rumah duk bersembang. Mereka yang tak dengar suara kita dari luar yang mungkin telah dibawa oleh angin yang bertiup kan. Jadi kalau kita minta izin sampai 4-5 kali, atas alasan mungkin mereka tak mendengar suara kita, tak ada masalah ya, tak ada masalah. Dan kadang-kadang kita bergerak ke tepi bahagian rumah, ke bahagian dapur dengan syarat kita tak mengintai, sekadar memanggil. Itu dibenarkan. Dan secara praktikalnya, izin ni, minta izin dia berlaku selepas salam. Assalamualaikum, jawab salam, barulah kita minta izin, boleh tak nak sembah sekejap ataupun boleh tak saya nak masuk rumah. Okey, jadi izin tu datang selepas kita memberikan salam. Itu jadi istizan dengan istiqnas. Istiqnas dulu, istizan tu yang kedua ya. Baik. Ada sebarang persoalan ibu-ibu? Kalau ada kita buka, kalau tak ada saya teruskan ya. Okey, boleh Alhamdulillah, kenalan saya pada di sini, Kak Syida pun ada, ibu saya pun ada di sini. Barakallahu fikum. Okey, kalau tak ada saya teruskan. Yang nama Ain ni Kak Ain ke? Bukan Okey, tak apa. Okey, sekarang kita pergi ke lafaz at-tafakkur dan at-tadabbur. Jadi saya kira semua orang dah tahu kot, dah biasa dengar tafakkur, tadabbur, tambah-tambah kumpulan Akademi Tadabbur Malaysia, Tadabbur Center, Mutiara Tadabbur. Ini 3 grup tadabbur yang saya tahulah. Ada lagi tapi yang lain tu mungkin tak guna nama tadabbur kot. Mungkin ada lagi lah kot, saya tak tahu kan. Tadabbur Center, Akademi Tadabbur Malaysia, ATM, masya-Allah, Ustaz Yusof, dan juga Mutiara Tadabbur oleh Ustaz Zanik Fatimah dan suaminya Ustaz Usaid Subki. Baik. Tafakkur dan tadabbur ini melahirkan masyarakat yang berfikir dan bertindak. Okey, sekarang macam mana ya? Sekarang ni masyarakat kita pun dah biasa dengan budaya merenung, berfikir ya. Walaupun tidak menyeluruh, kalaulah tidak menyeluruh, tapi sekurang-kurangnya benda tu ada ya. Dan sekarang ni kalau di Malaysia pun dah ada panggil apa, desakan demi desakan untuk membaca Al-Quran dalam keadaan memahami, bukannya sekadar membaca. Baru je saya sembang dengan senior saya, Profesor Madya Dr. Zulfikar. Beliau sekarang ni banyak memberikan fokus kepada pengajian tahfiz di Malaysia. Dan beliau menyatakan bahawa antara kerugian besarlah yang dialami ialah kita, kalau istilah orang Kelantan lah ibu-ibu, jangan marah ya sebelum istilah ni. Dia kata ngapa bodoh, dia kata. Ngapa bodoh. Apa maksud ngapa bodoh? Menghafal tanpa memahami. Tapi bodoh tu bukanlah nak kata bodoh, tak, bukan begitu. Istilah ngapa bodoh ni menghafal tanpa memahami maksud. Dan sebenarnya merugikan ya, merugikan. Dan saya setuju sangat dengan pandangan daripada Dr. Zulfikar bahawa tidak semua orang perlu menghafal Al-Quran. Hanya orang-orang yang ada kelayakan sahaja, orang yang ada kemampuan dan kesungguhan yang tinggi sahaja yang perlu menghafal Al-Quran. Justru daripada situ, saya memikirkan tidak perlu kita mendesak anak untuk menghafal Al-Quran ya. Kecuali kalau kita anak di rumah ni kita minta hafal untuk dibawa dalam solat. Itu kenalah hafal beberapa surah lazim yang melebihi ke atas daripada surah Duha tu kan. Wasyamsi ke, ataupun walaili ke, ataupun al-balad ke, hafal untuk dibawa dalam solat itu perlu. Tapi untuk kita memaksa anak-anak kita tengok anak orang lain 6 tahun dah hafal Quran, kita pun nak anak kita hafal Quran, tak perlu sebenarnya ibu-ibu sekalian.
Itu bukan satu budaya yang bagus, ya. Yang pentingnya ialah anak kita faham Al-Quran, ada ayat yang dia hafal, dan kalau dia bersedia dia sendiri mahu menghafal Al-Quran, alhamdulillah. Tapi kalau dia tak ada persediaan ke arah tu, tak payah paksa ibu-ibu sekalian, ya. Kerana kelak ia akan merosakkan masa depan anak sebenarnya. Baik, panjang benda ni, ya. Panjang untuk kita bahaskan. Baik, jadi di sini kalau kita lihat isu tafakur dan tadabbur ini, okey, sebagai contoh kalau kita lihat pada pentingnya menjaga alam daripada pencemaran cahaya, daripada pencemaran bunyi, daripada pencemaran, macam-macam pencemaran ada kan? Cahaya pun tercemar, bunyi pun tercemar, alam sekitar pun tercemar. Kita memikirkan benda tu sebagai contoh pihak-pihak NGO ataupun pertubuhan-pertubuhan ataupun kementerian duduk fikir tentang benda tu, itu dipanggil sebagai at-tafakkur, ya, at-tafakkur. Manakala lepas fikir tu menghasilkan solution, apa tindakan yang perlu kita buat, itu dipanggil sebagai at-tadabbur, ya, at-tadabbur. Kedua-dua ini ada kaitan dengan akal dan minda. Jadi sekarang ni macam mana puan-puan sekalian, ya? Baik. Tafakur ni merupakan aktiviti yang melibatkan berfikir tentang dalil-dalil, mengambil masa yang panjang. Sebagai contoh kata Allah Azza wa Jalla, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Oh iya ke? Saya rasa saya ambil ayat Quran ni bukan dari tempat yang betul ni. Al-Jasiyah ayat 13 kan. Kita tengok jap. Betul ke ambilan saya ni ataupun saya ada kesilapan? Al-Jasiyatul Ahqafu. Okey, cuba lihat ya. Ibu, saya minta maaf atas kesilapan ni, tengok ni. Memang saya tersilap ambil tu. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati. Mana ada alif kan lepas mim tu. Dan ada baris je, alif kecil tu. Alif besar tak ada. Ini saya silap ni. Saya tak perasan macam mana saya boleh terambil di tempat yang lain. Sepatutnya tak ada alif tu lepas mim dan juga waw. Astagfirullah, saya minta maaf ya ibu. Walaupun ada ulama kata tak ada masalah pun, tapi ini bagi tanggungjawab ilmiah, saya rasa saya amat bersalah lah. As-samawat ini, cuba lihat. Ini ejaan yang betul, as-samawat. Ejaan saya ni ejaan yang silap lah. Saya minta maaf ya. Okey, baik. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min. Dan dia memudahkan untuk kamu segala yang ada di langit dan yang ada di bumi sebagai rahmat pemberian daripadanya. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya semua itu mengandungi tanda-tanda yang membuktikan kemurahan dan kekuasaannya bagi kaum yang memikirkannya dengan teliti. Ya? Segala pemberian Allah Azza wa Jalla di langit-langit, di bumi, semua itu menjadi dalil kebesaran Allah Azza wa Jalla bagi kaum yang menggunakan baik, bagi kaum yang sentiasa berfikir. Ya, sekejap ya ibu-ibu, saya ada satu benda je nak cek berkaitan kelas kita ni. Okey, baik. Ini yatafakkarun ya. Okey, yatafakkarun ni ibu, dia okey, satu yatafakkarun ni dia fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni apa maksudnya? Yang ada ya di depan tu, menunjukkan perkara itu sedang berlaku dan sentiasa berlaku, ke depan pun kena berlaku. Ya, yatafakkarun. Artinya kita kena sentiasa berfikir tentang kejadian langit-langit dan kejadian bumi. Kejadian yang berlaku di atas bumi ni, apa sahaja kita kena sentiasa berfikir. Berfikir itu bukannya aktiviti sementara, ya. Bukannya kita dah pencing, kita pun berhenti dah daripada aktiviti berfikir kerana kita nak rehat je. Tak, bukan. Aktiviti berfikir tu Allah Ta'ala guna fi'il mudhari' menunjukkan mesti sentiasa berlaku tanpa henti. Fikir. Dan apabila kita berhenti berfikir, maka di situlah kita mula akan percaya kepada kepalsuan. Contohnya,
yang sekarang ni yang dia bising, benda ni dah berlaku dalam setahun 2 tahun lepas rasanya, tapi saya lupa. Yang mimpi Masyitah sebagai contoh, yang dia mimpi tentang Nabi Muhammad dan tenteranya dah sedia plan nak keluar balik bagi perjuangan akhir zaman, kiamat dah nak dekat. Jadi ini semua mengarut ibu-ibu sekalian ya. Dia tak semudah itu. Tapi kami yang percaya, saya nak baca komen, ya Allah, ada orang percaya benda-benda sebegini rupa. Kenapa ada orang percaya dengan mimpi yang bukan-bukan kiamat dah nak berlaku? Kenapa ada orang percaya cerita tentang orang mati hidup semula? Kalau jantung berhenti, hidup semula, itu biasa. Tapi dia mati ni, dia pergi ke akhirat, dia tengok mizan, hisab, dia tengok semua neraka syurga. Kemudian dia patah balik dalam keadaan penuh penyesalan. Ya. Jadi benda-benda sebegini rupa, ibu-ibu sekalian, lebih baik kita istilahnya, dengar bolehlah. Ya. Percaya tu tak payahlah. Ya. Percaya tak payah. Dengar je, dengar. Okey. Buat sekadar hiburan, petang-petang, boring, tak tahu nak buat apa dengan cerita-cerita begitu, cukup. Tapi untuk kita percaya, ibu-ibu sekalian, tak payahlah. Kita kena guna akal untuk berfikir, merenung dengan baik. Ya? Tak payah percaya benda-benda begitu. Baik, kemudiannya itu yatafakkarun dan yatafakkarun ini juga Allah Ta'ala guna perkataan tak di situ. Asal perkataan yatafakkarun ni fikir, fa, kaf dan ra. Al-fikru, fa, kaf dan ra. Jadi yang tambahan tu, ya tu tambahan, tak tu tambahan. Tafakkur, ada tak tu tafakkur. Tafakkur ini artinya aktiviti berfikir yang bukan sekadar berfikir yang biasa-biasa, tapi fikir itu kalau boleh melibatkan unsur-unsur kajian. Kalau boleh berfikir itu menggunakan alatan-alatan teknologi yang moden sebagai contoh. Kalau boleh berfikir itu dengan melihat video-video kajian-kajian yang dilakukan oleh orang lain. Maknanya bukan sekadar fikir je, duduk tengok pokok fikir je. Tak, bukan begitu semata-mata. Kalau ada video orang kaji tentang pokok, kalau ada video orang kaji tentang alam lautan, kalau ada video orang kaji tentang alam haiwan, kita tengok kajian-kajian tersebut, itulah yang dinamakan sebagai at-tafakkur. Ya? Bukan sekadar kita melihat begitu sahaja. Sebagaimana saya sendiri dan alhamdulillah bonda saya pun ada pengalaman, saya sendiri ada mengikuti dalam 2 atau 3 kali gerhana matahari. Jadi bagaimana seluruh apabila gerhana matahari berlaku di Indonesia, ibu-ibu sekalian ya, di Indonesia pada tahun berapa saya tak ingat, seluruh dunia. Masa tu dia tak berlaku di tempat lain, dia hanya di Indonesia je berlaku. Gerhana matahari penuh. Seluruh dunia dari Jepunnya, negara-negara barat berkumpul di Indonesia. Dan mereka telah book hotel di Indonesia ni 6 bulan atau setahun lebih awal. Macam kami dari Malaysia, kami book hotel dalam 6 bulan lebih awal. Orang luar negara saya difahamkan setahun lebih awal dah book dah hotel di Indonesia untuk melihat fenomena alam yang dinamakan sebagai gerhana matahari penuh. Cuma kami dari Malaysia ni, kami pergi ke tempat yang tak ramai orang berkunjung lah, iaitu Palembang. Okay. Orang Malaysia ni banyak pergi Palembang. Jabatan-jabatan mufti di Malaysia ni pun pergi ke Palembang. Manakala orang putih Jepun apa ni, dia pergi ke tempat lain. Contohnya Pulau Ternate dan tempat-tempat lain lah. Jadi di situ bagaimana kita menggunakan alatan-alatan untuk kita mengkaji tentang alam. Ya. Dan orang putih ni macam-macam lah mereka buat ni, puan-puan sekalian. Cuma dalam keadaan kita nak buat kajian tentang fenomena alam namanya gerhana matahari itu, dan saya bukanlah pembuat kajian, saya hanya peneman sahaja. Bila berlaku je gerhana matahari, bulan tutup je matahari, dan tiba-tiba suasana jadi gelap. Ini gerhana penuh, bukan gerhana cincin. Kalau gerhana cincin tu dia nampak lingkaran cahaya bahagian tepi tu kan. Ini penuh, tutup, jadi gelap. Gelap tu macam waktu dekat-dekat maghrib. Masa tu semua orang terdiam. Saya yang kontrol relax tu, bila tutup je kita pun keluar air mata, ibu-ibu sekalian. Automatik keluar air mata, begitu je. Ya Allah, dahsyat. Dalam beberapa saat barulah matahari bulan tu bergerak buka balik. Masa tu ya Allah, Allah saja yang tahu perasaan. Tapi ceritanya orang-orang yang datang ni macam-macam alat bawa. Walaupun gerhana matahari tu pukul 7, kami pukul 3 pagi tu dah terpacak dah. Duk tunggu ni buat persediaan, pasang semua, dah mula ambil gambar dah, tengok
kemudian solat subuh ramai-ramai, kemudian terus bekerja untuk lihat fenomena alam yang dihadiahkan oleh Allah Azza wa Jalla pada kita. Tapi dalam masa yang sama, tak jauh daripada itu, dia ada satu jambatan Palembang yang popular. Jambatan Pulau Palembang tu pula orang Indonesia ni yang bukan beragama Islam berkumpul di jambatan tersebut untuk membuat perayaan macam-macam bagi menyambut gerhana matahari, kerana sebahagian mereka berpegang dengan mitos bahawa gerhana matahari ini tanda malapetaka dan mereka percaya soal naga lah datang ke bumi macam-macam lah, siapa tak faham benda tu ya. Jadi budaya berfikir ini, tafakur ini, dia tak boleh sekadar berfikir begitu sahaja. Nak tak nak kita kena ada benda-benda yang membantu kita. Kajian-kajian orang, membaca buku, melihat video, mendengar penerangan daripada orang lain. Itu semua membuahkan bentuk berfikir yang betul, ya, yang lurus. Baik. Kemudiannya kalau kita lihat tadabbur pula, disebutkan sebanyak 2 kali dalam Al-Quran tentang tadabbur. Iaitu ayat 82 surah An-Nisa dan juga ayat 24 surah Muhammad. Yang mana surah Nisa juzuk 4 ni, ibu sekalian, juga dikenali surah An-Nisa At-Tawil, ya. Surah Nisa yang panjang. Manakala surah At-Talaq juzuk 28 ke 29 At-Talaq, ya, itu dipanggil sebagai surah An-Nisa Al-Qasir. Ini surah At-Talaq juzuk 29 kan? Sorry, juzuk 28 ya, juzuk 28. Ujung sekali. Maknanya kalau surah Tahrim 562, 560, lebih kurang dalam muka surat 558 lah kot. Sorry, 560, 558. Maksudnya muka surat surah At-Talaq dan 559. Baik. Jadi juzuk 28 tu dipanggil sebagai surah An-Nisa Al-Qasir, surah wanita yang pendek kerana membicarakan soal wanita kan. Manakala surah Muhammad juga dikenali sebagai suratul Qital, surah peperangan, kerana ada isu perang dalam surah Muhammad. Baik, apa ayatnya? Ayat 82 surah An-Nisa. Afala yatadabbarunal Quran. Maka patutkah mereka tidak mahu sentiasa tadabbur Al-Quran. Walau kana min indi ghairillah, kalaulah Al-Quran itu bukan datang daripada Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Pasti mereka akan dapati Al-Quran itu membawa maklumat yang saling bercanggah. Terdapat perselisihan yang besar, yang banyak dalam Al-Quran. Tapi kerana Al-Quran itu datang dari Allah, maka tak ada apa-apa isu. Walaupun macam-macam orang nak kritik Quran. Saya pun ada satu kitab tebal yang saya miliki sekitar tahun, masa saya belajar dululah, tahun 2007-2008. Kitab besar yang mana memaparkan ratusan kritikan orang terhadap Al-Quran daripada aspek bahasa sahaja. Dan menurut kawan saya, kitab itu memang digunakan sebagai silibus pengajian Al-Quran di Tontor, Mesir. Ya? Jadi itu ratusan kritikan orang terhadap bahasa Al-Quran dan semua dijawab dengan mudah oleh ulama an-nuhah ataupun ulama al-lughah, ulama bahasa. Ya. Baik. Kemudiannya satu lagi ayat tu, kita tengok satu lagi ayat. Saya buat satu ayat je rupa-rupanya. Satu lagi, afalam yadabbarul qawla kan. Okay, cuba kita lihat surah Muhammad. Okey, mana surah Muhammad? Okey, surah Muhammad di sini. Ayat berapa tadi surah Muhammad ni? Ayat 24 ni. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Okey, yang tadi tu saya silap. Dia satu lagi tu yadabbaru. Ini tadabbur. Kalau tadabbur 2 kali. Tapi ada satu lagi tu yadabbaru. Yadabbaru tu lain lah. Dia ada kaitan dengan tadabbur juga. Tapi dia bukan guna tadabbur. Dia yadabbaru. Okey. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha? Itu persoalan. Afala yatadabbaruna am ala qulubin aqfaluha? Adakah mereka tidak sentiasa tadabbur Al-Quran ataupun kalbu-kalbu mereka, jantung-jantung mereka tertutup? Okey, baik. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa asal bagi kalimah tadabbur ini?
Tadabbur ini dia berasal daripada ad-dubur, ya, ad-dubur. Ad-dubur ini artinya belakang, ya. Belakang. Contoh, kita lihat ya, saya pun tak ingat ayat berapa ni. Okay, izinkan saya tulis yauma idzin yudhil ladzina kafaru. Macam mana ni? Tak ingat ayat dia. Duburahu illa yang duburahu illa tak ingatlah apa ayat dia, minta maaf ya ibu-ibu, saya lupa. Tapi ad-dubur ini artinya belakang. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla disebut bahawasanya pada hari yang mana mereka berpaling ke belakang, yakni berpatah balik. Tentera-tentera Islam ni duduk depan, kemudian mereka pun berpatah balik ke belakang. Okey. Illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan yauma idzin dubura illa mutaharrifan. Saya nak cuba cari sikit lagi. Saya tak ingatlah. Ada pun. Wa man yuallihim. Betul. Yes, alhamdulillah. Surah Al-Anfal rupa-rupanya, ya, surah Al-Anfal ayat 16. Melihat surah Al-Anfal ayat 16 ni, ataupun kita lihat terjemahan lah. Kita lihat terjemahan bagi mudah sikit. Al-Anfal ayat 16. Wa man yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ah. Dan sesiapa yang berpaling undur daripada menentang tentera musuh pada ketika itu, kecuali ia bergerak. Kalau berpaling tu kerana penakut tak boleh. Tapi kalau berpaling tu kerana ada strategi dalam perang, nak tipu pihak musuh ataupun kerana nak bersatu dengan pasukan yang lain, maknanya satu tim yang lain untuk lawan musuh, itu tak apalah. Tapi kalau berpaling kerana berpaling kerana ketakutan, tak boleh, ya. Tengok, cuba lihat Allah kata, ya ayyuhallazina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfa fala tuwalluhumul adbar. Al-adbar duburahu, jangan berpatah balik ke belakang, ya. Itu usul bagi kalimah ad-dubur, yakni berpatah ke belakang, ya. Sebab itu dengan minta maaf ibu-ibu sekalian, bahagian belakang kita dipanggil ad-dubur, bahagian depan kita panggil al-qubul. Qubul ni artinya depan. Sebagai contoh kita kata, saya menghadap kepada qibala, hadapan ibu-ibu. Maka kerana Kaabah tu kita solat menghadap Kaabah yang berada di hadapan kita, maka Kaabah dipanggil kiblah kerana kita menghadap depan Kaabah. Kita menghadap ke arah Kaabah. Jadi kiblah-kiblah ni benda di depan, maka anggota badan dipanggil, minta maaf ya, qubul. Yang belakang-belakang ni dipanggil ad-dubur. Maka kata Nabi SAW sebagai contoh, satu nasihat kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu an, ada pelbagai riwayat hadis. Ya Muaz, wallahi inni la uhibbuk la tada'anna fi duburi, kata Nabi. Fi duburi kulli salatin taqul. Wahai Muaz, demi Allah, saya amat kasih kepada anda, ya, pada kamu. La tada'anna, janganlah kamu meninggalkan fi duburi, pada belakang salat. Fi duburi kulli salatin, jangan kamu tinggalkan di belakang solat. Maknanya hujung solat, iaitu ketika tasyahudil akhir, sebelum kamu memberikan salam, taqul, bacalah doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi ceritanya duburi ni benda yang berada di belakang. Kalau solat ni belakang sekali tu, hujung sekali. Belakang ni hujung sekali, ialah ketika at-tasyahudil akhir. Jadi bila kita sebut isu tadabbur, kita kena tengok benda yang belakang sekali. Artinya hujung sekali, ya. Baik, belakang tu bukan depan tapi hujung sekali. Sebagai contoh kata Abu Abdullah Al-Qurtubi. Qurtubi ni dia ada dua ibu-ibu sekalian yang masyhur lah. Satu Al-Qurtubi, Abu Abdullah Al-Qurtubi, itu pengarang kitab
tafsir Al-Qurtubi ataupun tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Dan satu lagi ialah Abul Abbas Al-Qurtubi. Abul Abbas Al-Qurtubi itu beliau merupakan ulama hadis yang mensyarahkan Sahih Muslim, ya. Apa kitab beliau? Astagfirullah, saya lupa dah nama kitab Abul Abbas Al-Qurtubi yang begitu masyhur, ya. Minta maaf ibu-ibu, saya rasa tak puas hati, saya kena cek sekejap. Apa nama kitab Abul Abbas Al-Qurtubi ni? Abul Abbas Al-Qurtubi. Padahal kitab yang masyhur, tapi sebab lama tak tengok. Al-Mufhim. Saya ingatkan Fathul Mulhim. Al-Mufhim lima ashkala min Sahih Muslim. Al-Mufhim dalam mensyarahkan kekeliruan dalam Sahih Muslim. Okay, apa kata Abu Abdullah Al-Qurtubi, pengarang kitab Tafsir Al-Qurtubi? Tadabbur ni artinya tadabbartu syai' fakkartu fi aqibatihi. Maksud saya tadabbur, ya, saya mentadabbur sesuatu, tadabbartu syai', saya mentadabbur sesuatu, maksudnya apa dia? Fakkartu fi aqibatihi. Saya memikirkan kesan dia. Itulah maksud tadabbur, kita fikir kesan dia. Contohnya apa dia? Contohnya saya nak balik kampung contohnya. Semalam baru saya mimpi nak balik kampung. Ramai orang beratur kat balai polis nak balik kampung. Saya bukan nak balik kampung, sorry. Saya nak saya nak pergi majlis perkahwinan, ramai-ramai. Ramai beratur kat balai polis, rupanya hanya mimpi je. Kalau mimpi tu sedikit, boleh ke sebenarnya apa polisi kerajaan sekarang ni? Jadi bila kita balik kampung contohnya, saya kena fikir fakkartu fi aqibatihi, saya kena fikir akibat dia. Selamat tak selamat ibu saya kat kampung nanti kalau saya balik? Okey tak okey dengan keluarga? Saya dah dos 2 kali dah, lama dah. Jadi kena fikir banyak benda tu, itu dipanggil sebagai at-tadabbur, memikirkan kesan kalau kita melakukan sesuatu perkara, ya. Fikir kesan dia tu. Itu namanya at-tadabbur. Baik. Begitulah dengan kerajaan pun sama. Cuba kita lihat kata Al-Qurtubi, wa tadbiru an yudbiral insanu amrahu ka'annahu yanzuru ila ma tasiru ilaihi aqibatuhu. Tadbir, mentadbir negara ni, orang kata apa, urus tadbir, pentadbiran, urus tadbir, itu semua asal daripada ad-dubur, at-tadabbur, at-tadbir, semua tak ada kaitan. Tadbir bermaksud seseorang menguruskan sesuatu dengan melihat apakah natijahnya. Kalau kita buat keputusan begini, apa risikonya, apa kesannya? Ibu, cuk sekejap je. Cuk sekejap, saya nak ambil air sekejap. Okey, minta maaf. Terima kasih. Tunggu. Contohnya kerajaan dia nak melantik menteri-menteri baru kan. Okey, ini jangan kaitkan dengan politik. Ini contoh supaya kita faham tadabbur. Tadbir tu apa dia? Maknanya bila dia nak lantik menteri-menteri baru tu, dia mesti tadabbur. Mesti fikir kesan tu. Macam mana tu contohnya dalam kes COVID ni, dia nak lantik Khairi Jamaluddin sebagai Menteri Kesihatan. So bila nak lantik tu, dia kena fikir risiko, kesan, baik ke positif ke negatif kalau melantik KJ sebagai Menteri Kesihatan. Lantiklah KJ. Maka KJ pun setiap kali dia nak buat polisi, tambah-tambah dia pegang jawatan yang paling mustahak sekarang ni. Menteri Kesihatan, jawatan yang paling kritikal. Maka setiap keputusan yang dia nak buat tu, dia kena fikir, adakah memberikan kesan yang baik kepada rakyat ataupun memberikan kesan yang sebaliknya.
Jadi dia kena fikir, pertimbang semua benda agar memberikan kebaikan kepada rakyat. Ya? Agar dengan itu akan berlaku satu pola perubahan yang besar terhadap manusia. Dan Alhamdulillah sekarang ni contohnya Selangor dah makin turun dan dah mula turun ke fasa 2, hanya 3,000 lebih. Alhamdulillah. Tapi Johor 2,000 lebih, Kelantan 1,000 lebih contohnya kan. Jadi maknanya nak kena tadbir negara ni kena fikir apa kesan sebaliknya. Apa kesan kalau buat keputusan ini, apa kesan selepas itu. Itu maknanya at-tadbir. Baik, mana tengok kesan dia. Tengok natijah dia belakang sekali. Menurut Fakhruddin Ar-Razi, wa tadabburu ibaratun 'anil nazar fi awaqibil umuri wa adbariha. Tadbir ialah menilai natijah atau kesudahan sesuatu urusan. Ya. Baik, jadi puan-puan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tadabbur Al-Quran berarti memerhatikan apakah impak dan natijah daripada pembacaan Al-Quran tersebut. Bila kita baca tu, sebenarnya apa kesan daripada kita membaca Al-Quran tu? Al-Quran nak apa dia sebenarnya akhir sekali? Sebagaimana Stephen R. Covey kan dia ajar, kita mesti bermula dengan apa yang akan berlaku pada hujungnya. Setiap kali benda kita nak buat, kita kena fikir hujungnya macam mana. Dan jauh sebelum itu Nabi SAW pun menyatakan, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu perlu dilihat kepada natijah hujungnya. Bil khawatim. Innamal a'malu bin niyat pun ada, itu permulaan. Innamal a'malu bil khawatim pun ada. Sesungguhnya amalan itu melihat kepada natijah hujung. Contohnya kita cuba lihat hadis tersebut, innama al-a'malu, ada tak? Innamal a'malu bil khawatim. Ya. Okey, hadis mana ni? Innamal a'malu bil khawatim ni. Fi sahih al-Bukhari. Okey. Al-a'malu bil khawatim. Dalam Musnad Ahmad pun wa innamal a'malu bil khawatim. Apa khawatim tu? Ma ya'maluhu fi khitami umrihi wa akhiri hayatihi. Kena tengok adakah amalan itu memberikan kebaikan pada hujung usia kita nanti. Beri manfaat tak pada kubur kita nanti. Baik. Jadi begitulah tadabbur itu, kita kena lihat apa kesan akhirnya. Selepas kalau kita buat begini, Quran sebenarnya nak apa dia sebenarnya? Yang kita baca-baca Quran tu, Quran nak apa sebenarnya? Itu namanya tadabbur. Jadi kalau kita kata tafakur ini minda. Tafakur ni minda. Kalau tadabbur ni hati. Dan kalau ditanyakan pada saya, mana lebih kuat ingatan, kalau kita nak hafal Quran ni guna minda ke guna hati? Benda ni lama saya fikir dan Alhamdulillah hari tu pun Dr. Zulfikar pun sebut, menyatakan bahawasanya kita ni banyak hafal guna otak, dia kata, bukan guna hati. Saya memang setuju sungguh. Dan itulah yang berlaku pada sekolah-sekolah pun, selalu menggunakan, optimalkan otak dalam menghafal Al-Quran, bukannya hati. Sedangkan kalau penggunaan hati dalam menghafal Al-Quran memberikan natijah yang jauh lebih beza, ibu-ibu sekalian. Apa maksud menggunakan hati? Yakni pelajar memahami apa mesej disampaikan dalam ayat tersebut, apa terjemahan dia betul-betul menghayati, dia akan ingat sampai sudah. Sebagaimana kita kan ada pengalaman masa kecil dahulu yang kita tak boleh nak lupa. Kerana apa? Kerana ia betul-betul berbekas dalam hati. Kalau ia buruk, ia jadi trauma. Tapi kalau ia baik, ia menjadi kenangan yang indah. Sampaikan satu masa saya bagi tahu bapa saudara saya, buat pengetahuan malah ayah Yi. Jadi bapa saudara saya ni pernah saya duduk lepak-lepak dalam bilik. Masa tu saya kecil lagi, sekolah rendah, darjah 1, darjah 2 lah. Dia pun panggil saya dari belakang rumah, dia ketuk tingkap. Saya tanya kenapa? Dia kata, adulah. Saya pun cepat-cepat keluar rumah, saya pun pergi dengan dia. Saya tak ingat dah saya pergi tu dengan apa. Tapi saya ingat pengalamannya sampai dekat rumah arwah tok saya tu, nampak ada ular sawo yang besar dah mati dah. Dan dia dah telan 2-3 ekor ayam. Jadi benda tu saya ingat sampai sudah. Kerana apa? Kerana saya mengikuti pengalaman tu dengan hati. Begitu juga dia cerita pada saya masa nak tidur tu. Dia cerita tentang Nabi Sulaiman yang ada 100 ekor kuda.
Nabi Sulaiman tu tengok kuda tersebut berlari. Sampai sudah saya ingat cerita tersebut, ibu-ibu sekalian. Kerana apa? Kerana saya mendengar dengan hati. Dan saya dapati bila saya berkongsi cerita dengan anak-anak saya kan, mereka ingat. Anak saya yang darjah 5 ni, dia boleh ingat kalau Nabi Muhammad ni naik langit pertama jumpa Nabi apa, langit kedua jumpa Nabi apa, kerana dia mendengar tu dengan hati. Jadi menghafal Al-Quran dengan hati, at-tadabbur, lebih besar natijahnya daripada at-tafakkur semata-mata. Tapi tafakkur kena ada. Kerana tafakkur merupakan jalan menuju at-tadabbur. Ya. Pengajarannya kita mesti berusaha mewujudkan sistem pendidikan dan budaya tafakkur. Berfikir. Bukan sekadar menerima. Sekarang ni kalau sekolah lah, maaf ibu-ibu ya, saya pun mengalami situasi yang sama sehingga saya kena fikir benda yang lain. Kalau sekolah ni konon-kononnya katanya ujian apa nama kebat kan, kemahiran berfikir aras tinggi. Tapi sebenarnya cikgu-cikgu dah ajar dah cara menjawab, cara memberikan jawapan terhadap kemahiran berfikir aras tinggi. Dah cikgu-cikgu dah ajar, rupanya tak ada pun pemikiran aras tinggi. Semua dah diberi dah. Latih to be, boleh jawab lah. Tapi adakah dia mampu berfikir sebenarnya? Okey, baik. Dan kita juga mesti mewujudkan masyarakat Muslim yang tadabbur Al-Quran. Ya. Tafakkur ini rumusannya memikirkan sesuatu tanpa putus, melibatkan kajian. At-tadabbur pula memikirkan natijah di sebalik sesuatu keputusan. Baik, saya lihat ada beberapa soalan di ruangan chat tu. Puan Madinah macam saya sebut tadi, cara hafal Quran guna hati tadi, kena faham maksud, kena tahu cerita dia, dan kita betul-betul macam berada dalam cerita tersebut, insya-Allah baru kita boleh ingat. Contohnya kita nak hafal surah Al-Baqarah, cerita tentang apa nama inilah Baqarah itulah, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah qalu atattakhizuna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Yang cerita sembang-sembang Nabi Musa dengan Bani Israel. Nabi Musa kata Allah suruh kamu sembelih Baqarah. Dia pun tanya Baqarah tu macam mana. Kemudiannya dia 2 kali dia tanya benda macam tu. Jadi kalau kita betul-betul menghayati situasi masa tu, kita faham maksudnya, kita macam berada di tempat Nabi Musa dan kaumnya, di situlah akan memudahkan kita untuk menghafalnya. Di samping kita ada satu niat yang jelas, Puan Madinah, iaitu kita menghafal Al-Quran memang untuk kebaikan ummah. Memang kita hafal Quran tu nak bawa dalam salat. Kita hafal Quran tu sebab kita nak tahu maksud yang disampaikan oleh Allah. Dengan itu kita boleh berkongsi maksudnya dengan orang lain. InsyaAllah kita punya ingatan memang tebal. Tapi kalau hafal, baca depan ustaz, percayalah memang lupa. Ya, memang lupa. Baik. Okey, istilah ayat 5 sajadah. Ayat 5, ayat apa Kak Syidah? Astagfirullahaladzim. Saya ingat kalau macam ni. Mana Kak Syidah ni? Ayat 5 ayat apa? Ustaz, yudabbirul amru minas sama'i ila isra'i. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaih. Yudabbiru ni mentadbir ni. Allah yang mentadbir urusan di langit ke bumi ni. Okey, cuba kita lihat. Saya saja tunjuk depan ibu ni supaya kita dapat lihat sendiri macam mana syarahan ulama terhadap ayat tersebut. Ini cara mudah untuk carian dalam Al-Quran ya. Cara yang mudahnya di sini, saya tak perlu ambil kitab, saya buka je kat sini. Kita akan jumpa ini tafsirul Baghawi. Contoh tafsirul Baghawi menyatakan yudabbirul amra, kita tak nampak yudabbirul amra yuhkimul amra wa yunzilul qada'a wal qadar. Allah Ta'ala yang mengatur sesuatu urusan, membuat keputusan terhadap satu urusan, dan Allah lah yang menurunkan al-qada' wal qadar. Okey, satu contohnya kan. Okay, kita tengok pula, okey ni tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Yudabbirul amra, dia tidak syarah. Okey, tak apa. Kita tengok pula tafsir Al-Kabir oleh Fakhruddin Ar-Razi. Yudabbirul amra. Okey. Pun dia tak syarah juga yudabbirul amra ni macam mana. Tapi yang kita tahunya yudabbirul amra, Allah mentadbir urusan-urusan dari langit pergi ke
bumi, ya. Okey, wallahu a'lam. Al-Alusi yudabbirul amra, yakni aslut tadbir. Masya-Allah, Alusi bagi pun dalam Ruhul Maani, cuba lihat ibu-ibu, wa aslut tadbiri, dan asal kepada tadbir, yakni yudabbirul amra tu an-nazar fi dabiril amri, kita melihat apa kesudahan urusan tersebut, wa tafakkuru fihi, dan kita berfikir tentangnya, dengan tujuan apa? Liyaji'a mahmudal aqibah, supaya dapat menghasilkan kesan yang positif. Jadi itu yudabbirul amra tu, Allah buat satu benda tu, Allah dia tak fikir dah, sebab dia Tuhan. Kitalah yang kena fikir. Tapi Allah buat semua benda tu, dia mesti mahmudal aqibah, kesan yang positif, ya, kesan yang positif. Artinya semua benda yang dilakukan oleh Allah pasti memberikan kesan yang baik, ya. Tak ada benda yang sia-sia yang dilakukan oleh Allah Azza wa Jal. Okay, baik. Kemudiannya soalan daripada Puan Syahira tentang bagaimana tazakkur. Saya boleh jawab tazakkur tu apa, tapi apa kata kita sama-sama mencari al-farqu bainat tadabbur wa tazakkur. Kalau adalah, ada ke dia bincang tentang beza tafakkur dengan tadabbur ni. Tapi kita tengok mana laman web yang betul-betul ilmiah, macam-macam ada kat situ tu. Al-farq, ni al-maktabah at-ta'ammul wa tafakkur wa tadabbur, tak ada. Tak ada situ dia fikir at-tadabbur. Tapi at-tazakkur ni ceritanya saling memberikan peringatan, ya. Saling memberikan peringatan. Okey, kalau kita lihat maksud at-tazakkur. Tak ada di sini. Dia biasa guna at-ta'ammul, at-tadabbur, at-tafakkur. Tapi at-tazakkur ini saling memberikan peringatan, ya. Bukan saling memberi peringatan, maknanya Al-Quran ni memberikan peringatan pada kita. Bila kita baca tu, kita sentiasa ingat apa, kita kena sentiasa beringat-ingat dengan mesej yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Wa iyyakum Kak Syida, ya. Okey, Ibu, ada apa-apa lagi persoalan? Ustaz Yusof bagi masa saya sampai pukul 10, dan kalau ada dipanggil, ni tazakkur ada kat sini rupanya, ya Allah. Puan Syahira ada kat sini, saya syarah. Okey, tapi tak apalah dulu sebab saya dah sampai ke hujung, tapi bergantung pada kalau ada soal jawab, maka saya diberikan masa tambahan. Okey, ruangan chat. Okey. Innahu tazkirah faman syaa'a zakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah. Ada Kak Halina rupa-rupanya. Ahlan Kak, ya. Okey Ibu, kalau tak ada, saya yang tadabbur tazakkur tu nantilah kita akan terangkan nanti, ya, insya-Allah. Ataupun kalau tak panjang kita boleh, tapi saya takut panjang pula kita nak tengok tadabbur. Panjang-panjang tak boleh. Sebab nak kena tengoklah macam mana tu, jadi untuk saya ringkaskan tadabbur dengan tazakkur tu ambil masa yang panjang. Saya fikir saya tak perlulah nak ringkaskan lagi. Kita jawab dalam kelas akan datang, ya. Tadi kat Facebook Kak Lina. Okey, kalau tak ada ibu-ibu sekalian, izinkan saya untuk membuat penutup untuk perbincangan hari ini sedikit. Jadi bila kita membincangkan tentang Al-Quranul Karim, ya, satu benda yang kita tak boleh nafikan ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahawasanya benda ni saya selalu sebut juga dalam kelas yang lain, tapi ini peringatan untuk bersamalah. Kita, generasi kita ni, saya sendiri, kawan-kawan saya, kita minat untuk mengkaji tentang rahsia-rahsia Al-Quran ni kan, memang minat. Saya pun minat.
Bila saya jumpa je kajian tentang bahasa Al-Quran, saya tak tahu jiwa saya ni, ya Allah, meronta-ronta sedap. Contohnya ada kawan saya tu dia syarah tentang unta menurut Al-Quran, iaitu Al-Him, fasharibuna syurbal hamim, fasharibuna syurbal him. Maka ahli neraka tu akan minum air sebagaimana unta Al-Him minum air. Rupanya Al-Him ni, unta ni ada penyakit yang boleh menimpa sebagai unta, yang mana mereka berada dalam dahaga yang melampau-lampau, mereka minum air tanpa henti dan akhirnya mereka mati. Begitu je. Oh, Puan Syairah tahu ya. Terima kasih banyak Puan Syairah. Dan ni dia minum tanpa henti tapi sekali mati. Itu penyakit. Dahaga tu dahaga yang melampau. Jadi baru kita faham ayat Quran, oh mereka minum sebagaimana unta yang minum air tanpa henti, ahli neraka pun akan minum air kepanasan yang bercampur dengan nanah, air yang penuh kotoran, walaupun mereka jelit tapi mereka minum juga sebagaimana unta yang berpenyakit. Ya Allah, dahsyat. Memang kita seronok kajian sebegini rupa. Kemudian sahabat saya yang lain pula, kenalan saya dari UAE, Dr. Ikhwan, syarah pula perkataan At-Tahannus dalam bahasa hadis. Rupanya At-Tahannus ini, dia syarah At-Tahannus ni apa benda. Kemudiannya rupa-rupanya ada ulama kata At-Tahannus itu sebenarnya At-Tahannuf. Fa bukannya sa. At-Tahannuf bukannya At-Tahannus. Cuma orang Arab ni dia suka tukar huruf fa kepada sa. Wow, ini kajian bagi saya. Allah terduduk, saya rasa gembira tu, tak tahu nak cerita macam mana. Gembira sangat dengan kajian-kajian sebegini rupa. Tapi ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam keadaan saya gembira, jumpa macam-macam penemuan, kajian demi kajian, ulama buat macam-macam. Ternyata kita kena terima ada satu perbezaan yang amat ketara antara kita dengan generasi sahabat. Sangat ketara. Para sahabat, kalau kita lihat tafsir-tafsir sahabat seperti Ibn Mas'ud, Ibn Abbas dan sebagainya, mereka tak ambil penting sangat isu bahasa secara mendalam. Umar bin Al-Khattab sebagai contoh antara orang yang tak peduli sangatlah kalimah-kalimah tu apa maksud sebenarnya. Ya? Kita lihat tafsir mereka tu tafsir dalam bentuk yang umum. Ada juga Ibn Abbas mentafsirkan sesuatu kalimah. Tapi maknanya sebenarnya kebanyakannya secara umum. Kenapa? Kerana sahabat ini mereka melihat Al-Quran sebagai sumber kehidupan. Manakala kita pula, saya melihat Al-Quran ni, kalau kajian saya ni sumber kepuasan. Memang puas lah, dapat jumpa macam-macam ni, seronok lah kita tahu rahsia Quran kan. Tapi adakah ia menyerap dalam kehidupan? Jujurnya tak macam tu. Ya, tak macam tu. Memang saya kaji Quran tapi nak kata dengan Quran berfungsi untuk kehidupan saya, tak macam tu. Para sahabat lain. Para sahabat mereka lihat Al-Quran dan memang berfungsi dalam kehidupan. Baca satu ayat, ayat itu menjadi pengubah kepada mereka. Mereka tak perlu nak tahu kajian yang pelik-pelik tentang Al-Quran ni. Mereka tak ada pun kita jumpa para sahabat buat kajian yang mendalam tentang Nabi Musa ke, tentang Fir'aun ke, tentang Nabi Yusuf ke, tak ada. Tapi praktikalnya mereka yang buat. Itulah yang dikatakan generasi sahabat ni generasi yang tidak bertambah ilmu, ilmu tu tak begitu berkembang pada zaman generasi sahabat, tapi pengamalan ilmu tak ada siapa boleh lawan. Sehingga kan Ibn Mas'ud menyatakan, antum aksaru a'malan wa i'malan minas sahabah. Kamu lebih banyak amalan dan lebih banyak amalnya kamu lebih banyak ilmu dan amalan dibandingkan generasi sahabat. Walakinnahum khairum minkum. Namun mereka tetap lebih baik daripada kamu. Kenapa? Li'annahum azhada minad dunya. Kerana mereka lebih zuhud terhadap dunia dibandingkan dengan kamu. Ya, itu beza. Dan generasi sahabat pun ada satu kritikan, saya lupa di mana saya jumpa, mengkritik generasi terkemudian yang sibuk menghafal Al-Quran. Memang Quran tu tahu lancar betul-betul 30 juzuk, tapi tidak membekas dalam jiwa. Sedangkan pada sahabat berapa ramai dia yang menghafal 30 juzuk Al-Quran. Tapi apa yang berlaku? Mereka lah yang paling kuat mempertahankan Al-Quran itu sendiri. Jadi bila saya faham benda tu, ya Allah, beza ibu-ibu sekalian ya. Jadi kalau kita berilmu sebagai contoh tapi tidak melahirkan peribadi yang wara', yang zuhud, kita menjadi orang yang sombong, buat apa kan? Berilmu tapi dengan orang lain kita suka pandang rendah. Jadi tak ke mana-mana ilmu kita tu.
berilmu tapi kita sendiri pun suka bercakap benda-benda yang tak elok. Setiap orang ada dosa, tapi dosa tersembunyi itu semua orang tak boleh kawal. Tapi kalau kita menzohirkan kesombongan tersebut, itu problem dia. Sahabat dia tak macam tu. Jadi ini membezakan kita dengan sahabat. Justru kalau ada orang yang cuba merendahkan kedudukan sahabat ni, memang tak patutlah, ya. Jadi saya berhenti di sini. Ibu-ibu dirahmati Allah. Semoga Allah merahmati kita semua. Dan terima kasih pada Akademi Tadabbur Malaysia, khususnya di bawah kepimpinan Ustaz Yusof atas ruang yang diberikan. Ibu-ibu sekalian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.